Dekat tangan saya ni, saya ada dua jenis cordless driver. Dekat sebelah kiri saya ni, saya ada cordless impact wrench. Sebelah kanan saya ni, saya ada cordless impact driver. Dua jenis driver ni memang hampir sama. Kalau kita banding kiri kanan macam ni, memang hampir sama. Body dia sama, tempat tekan sama, lampu sama. Bawah ni pun selection dia sama. Cuma nama je beza. Tapi sebenarnya dua jenis power tools ni dia ada beza yang besar. Jadi dalam video ni saya nak kongsi apa beza antara dua jenis cordless driver ni. Jom. Yang pertama adalah kegunaan. Dua mesin ni, driver ni, dua-dua buat kerja yang sama untuk ikat skru ataupun nut. Cuma beza dia, kalau impact driver ni dia ikat skru pada skala kecil. Contohnya ikat skru dekat besi, ikat skru dekat kayu ataupun dekat C-channel semua. Kalau yang impact wrench ni dia ikat skru pada skala besar. Yang impact wrench ni diikat nut dekat tayar kereta, tayar lori semua. Impact driver ni tak boleh buat kerja impact wrench. Impact wrench ni pun sama, tak boleh buat kerja impact driver. Sebab power dia lain-lain. Yang ni dia khas untuk ikat skru yang tak berapa kuat. Kalau yang ni dia khas untuk ikat skru yang kuat. Jadi kalau kita guna yang kuat ni untuk ikat skru yang tak perlu power yang kuat, skrunya boleh putus. Sedangkan impact driver ni pun kadang-kadang kalau kita ikat skru, kita terlalu paksa skru masuk, kepala skru pun kadang-kadang putus. Walaupun power dia ni memang khas untuk ikat skru tu. Tapi kalau kita guna yang ni memang dia akan jadi overpower. Kalau kita guna yang ni untuk buat kerja impact wrench, dia akan jadi underpower. Dia tak berapa cukup power. Dalam kata mudah, impact driver ni dia kurus, tak berapa sadar. Power dia ni cukup-cukup untuk buat kerja dia saja. Dan dia tak berapa agresif sangat, lemah macam ni je. Impact wrench ni pula badan dia sadar, dia ada power kuat. Jadi dia boleh buat kerja skala yang besar. Sama juga macam tadi, dua-dua warna oren, cuma beza dia power. Kalau yang ni dia agresif sikit. Tapi impact driver ni, walaupun power dia tak berapa kuat kalau kita banding dengan impact wrench, tapi kalau kita nak guna buat kerja untuk ikat skru dekat kayu, ikat skru dekat besi, dia memang dah cukup lah. Kadang-kadang power dia ni sebenarnya terlebih. Kalau kita tak kawal, kita main ikat je skru paksa masuk dalam kayu macam ni, kepala dia ni boleh putus. Sebab power dia ni sebenarnya dah cukup. Bila kita dah guna impact driver untuk ikat skru, kita tak akan pakai dah drill yang biasa. Sebab impact driver ni memang dikhaskan untuk ikat skru macam ni. Impact driver ni dia best untuk ikat skru sebab depan ni pusingan dia bukan hanya pusing semata, tapi dia pusing sambil dia ketuk. Dalam dia ni dia ada mekanisme pusing sambil ketuk. Jadi bila pusing sambil ketuk, kepala bit dia ni akan grip cantik dekat mata skru, dekat bunga skru ni. Jadi bila kita pakai impact driver ni, dia kurang sikit rasa untuk tergelincir ataupun rosakkan bunga skru ni. Sebab tu kalau kita guna impact wrench ni, bunyi dia memang sangat bising, dia ketuk sambil pusing. Jadi kalau saya buat kerja guna impact driver ni, saya memang pakai penutup telinga. Sebenarnya konsep dia sama juga dengan impact wrench, pusing sambil ketuk. Sebab mekanisme yang ketuk ni lah yang buat dua driver ni boleh pusing pada kelajuan yang kuat. Maknanya pusingan dia ni dia pakai daya yang kuat, bukan pusing semata. Dia pusing slow tapi power tinggi, ataupun yang ni kita panggil torque. Torque ni kita ukur dalam unit Newton meter. Makin tinggi bacaan Newton meter, makin kuat daya pusing dia ni. Kat sini saya pakai drill untuk ikat skru ni. Kalau kita guna drill yang tak ada fungsi impact, dekat drill bit ni, depan ni, dia senang untuk slip, tergelincir. Sebab dia tak ada ketuk, dia tak boleh cengkam sangat bahagian bunga ni. Sebab ni lah yang best bila pakai impact driver. Impact driver ni dia cengkam elok dekat bahagian sini. Dan beza dia bila guna impact driver ni, kita tak perlu beria sangat tekan benda tu. Kalau kita guna drill driver ni, kita kena tahan bahagian sini. Kalau tak, dia lagi mudah tergelincir.
Kalau untuk impact wrench ni, saya tak boleh guna untuk ikat skru yang kecil macam ni. Walaupun saya pakai adapter, tapi power dia tak sesuai. Power dia terlalu kuat untuk ikat skru yang kecil macam ni. Sama juga macam impact driver, walaupun ada adapter untuk tukar kepada kepala yang jenis besar untuk buka tayar kereta, tapi power dia tak sesuai. Sebab tu dua jenis ni dia ada kepala yang beza. Kalau yang ni kepala yang jenis HEC, HEX. Kepala jenis ni boleh terima yang saiz ni sahaja. Kalau impact wrench, dia ada kepala yang jenis besar macam ni. Yang jenis besar ni boleh terima soket yang jenis bolt. Kepala soket yang jenis macam ni. Kalau tengok bodi bahagian tepi, tak ada beza, semua sama. Bodi bahagian belakang, tak ada beza, semua sama. Tepi sini, nombor siri je beza. Bahagian atas ni pun sama juga. Bahagian depan yang selection dia ni pun semua sama. Cordless driver yang saya pakai ni boleh kata model baru. Dia ada beberapa function yang baru bagi saya. Dia ada function yang sini. Yang ni function untuk kita longgarkan skru. Bila skru dah longgar, dia akan berhenti. Function longgarkan skru ni sebenarnya bagus bila kita guna untuk buka tayar kereta. Sebab kita boleh tekan betul-betul. Bila skru tu dah longgar, dia akan stop sendiri. Tapi function ni dia hanya ada dekat mode reverse sebab kita nak buka skru. Jadi bila saya select macam ni, saya tekan mode macam ni dan saya buat-buat macam nak buka skru. Okey, dia akan berhenti macam tu. Jadi kita tak akan terlebih tekan. Dua-dua ni dia ada function yang sama. Kalau tengok saiz body dua driver saya yang baru dengan yang lama ni, kalau yang lama dia besar sikit. Sebab yang lama ni dia masih lagi pakai teknologi brush motor. Motor dia ni dia ada carbon brush. Dia besar sikit motor dia ni. Kalau yang baru dua jenis ni dia pakai teknologi brushless motor. Kalau tengok motor dia ni lebih pendek sikit dan design dia ni lebih slim. Jadi yang ni kelebihan brushless motor. Jangka hayat motor ni lebih lama, motor ni lebih kecil, lebih compact dan kita tak perlu beria maintenance tukar carbon brush semua. Dan kalau kita nak banding dari segi haba, kalau yang brushless motor ni dia tak ada kontak antara komponen. Yang ni dia ada kontak carbon dengan part dia dalam ni. Yang brushless ni dia tak bersentuh, jadi dia kurang haba sikit berbanding yang brush motor. Kepala impact wrench ni dia boleh terima soket yang jenis besar macam ni. Saya nak cuba buka tayar kereta. Yang ni kelebihan bila kita pakai mode buka skru. Dia berhenti je. Ada impact wrench ni memang mudah untuk buat kerja macam tadi. Buka-buka skru yang besar macam tayar kereta. Jadi itu sajalah perkongsian saya untuk video kali ini. Moga video saya ini bermanfaat. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.